Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat bertemu pada pagi ini bagi meneruskan pembacaan kita daripada Al-Quranul Karim, daripada tafsir Al-Jalalain dan dibaca daripada surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri limpahan taufik dan inayahnya kepada kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Pada siri pengajian yang lalu, yang ke-13, beberapa perkara telah dibincangkan berkaitan dengan ayat yang dibacakan tadi, iaitu ayat yang ke-6. Pembahasan yang terakhir yang kita bahaskan adalah perihal perkataan anjakum dengan najainakum ataupun anjainakum. Hari ini ada sedikit lagi tambahan perbahasan, iaitu pada perkataan wa yastahyuna nisaakum. Pada perbahasan wa yastahyuna nisaakum. Wa yastahyuna ditafsirkan dengan yastabquna nisaakum. Ditafsirkan dengan yastabquna nisaakum. Fir'aun dan kuncu-kuncunya membunuh anak-anak kamu. Membunuh anak-anak kamu dan membiarkan, meninggalkan wanita-wanita kamu. Mengapakah mereka melakukan sedemikian? Kerana percaya kepada perkataan sebahagian ahli nujum bahawasanya satu orang anak lelaki akan dilahirkan di kalangan Bani Israel, yang dia akan menjadi punca dan sebab hilangnya
kerajaan Firaun. Jadi apabila Firaun yang percaya dengan kata-kata tukang tilik ahli nujum bahawasanya akan lahir daripada kalangan Bani Israel satu orang bayi lelaki yang bila dia besar dia akan menjadi sebab kejatuhan kerajaan Firaun. Maka Firaun telah mengarahkan supaya dibunuh semua kanak-kanak lelaki yang baru lahir. Kanak-kanak yang dimaksudkan akan menjadi sebab lenyapnya kerajaan Firaun adalah Nabi Musa. Di sini adakah tilikan tukang tilik itu adalah benar? Jawapannya, tukang-tukang tilik yang berurusan dengan jin sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi dilahirkan, maka jin-jin ini mempunyai keupayaan untuk naik ke langit dan mendengar bisik-bisik cerita-cerita desas-desus yang ada di langit. Jadi antara desas-desus cerita-cerita yang didengari di langit adalah perkara yang akan datang. Wa anna lamasna as-samaa dalam surah Jin. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami, ayat di dalam surah Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasadah. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Antara perkara-perkara baru yang berlaku apabila baginda lahir, iaitu ditutup pintu-pintu langit. Sehingga jin-jin yang dahulu ada maqa'ida lisam, ada ruang, ada tempat yang mereka akan duduk, dengar berita-berita di langit, maka tempat-tempat tersebut telah ditutup, tak dibenarkan lagi. Maka tidak hairanlah kalau yang disebut sebagai tilikan daripada tukang tilik itu adalah perkara yang benar. Adalah perkara yang benar. Dan yang menyampaikan berita tersebut adalah jin yang berurusan dengan tukang-tukang tilik. Maka apabila Firaun mendapat berita tersebut, jalan mudah yang dia lakukan, kita bunuh. Kita bunuh semua bayi yang baru lahir. Kita bunuh semua bayi yang baru lahir. Jadi kaedah pengurusan Firaun ini, kita kira yang bersalah hanya seorang, kita hukum pukal. Nak carinya seorang, tapi tak tahu siapakah yang dimaksudkan, maka kita guna kaedah hukum pukal. Semua sekali mudah cerita. Mudah cerita. Tak nak fikir panjang. Dan dalam masa yang sama mempamerkan jabarut dan juga kibriya yang ada pada Firaun. Lalu dia telah mengarahkan ala Firaun. Kita dapati di dalam Al-Quran perkataan al dinisbahkan kepada Firaun. Kada'bi ali Firaun. Kada'bi ali Firaun. Maulana Musa ada mengarang kitab tentang ahlun dengan alun. Alun dengan ahlun. Antara ilmu asas
Apakah perbezaan alun dengan ahlun? Biasa kita baca dalam syarah-syarah kitab, alun ini digunakan untuk syaraf, keluarga yang syaraf, berbeza dengan ahlun. Dan alun ini berasal daripada ahlun juga. Berdasarkan apabila alun ditasghirkan, maka dia akan dibaca uhailun. Alun, perkataan alun, lebih kurang nama kitab yang dikarang oleh Maulana Musa, An-Najmus Sahlu, kalau tak silap, fi mabahisil al, perbahasan tentang ahlun dengan alun sahaja. Sebuah kitab dikarang oleh Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Biasa kita baca dalam syarah, alun diitlakkan untuk syaraf. Al Rasulillah contohnya, keluarga Rasulullah, digunakan perkataan al. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kemudian akan dibangkitkan satu persoalan. Kalaulah perkataan alun digunakan untuk syaraf, mulia, adakah al Fir'aun itu mulia? Maka dijawab oleh ulama, maksud syaraf ini sama ada dia mulia daripada segi akhirat ataupun dia mulia daripada segi dunia. Jadi oleh kerana kuncu-kuncu Fir'aun, keluarga-keluarga Fir'aun ni kita kira sebagai golongan bangsawan. Sebagai apa? Golongan bangsawan. Di sisi ahli dunia, di mata rakyat dia, ataupun melihat kepada kedudukan itu sendiri tanpa melihat kepada apa yang dia buat, maka sahlah itlaq perkataan al kepada Fir'aun. Dan al Fir'aun ni bukan maksudnya keluarga dia, Fir'aun dan kuncu-kuncunya, tentera-tenteranya. Jadi yang melakukan operasi massal ini, pembunuhan massal dipanggil, tapi terhadap anak-anak kecil, bayi-bayi lelaki, adalah tentera-tentera Fir'aun, kuncu-kuncunya. Dalam ayat syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sedikit kita sorot surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas, nisbah sembelih itu dinisbahkan kepada Fir'aun. Dalam surah-surah yang lain, nisbah itu dinisbahkan kepada apa? Dinisbahkan kepada al-Fir'aun. Dinisbahkan kepada al-Fir'aun. Dalam surah Al-Qasas dinisbahkan kepada Fir'aun. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ini dalam balaghah disebut sebagai majaz dalam isnad. Dalam mengisnadkan perbuatan bukan kepada fa'ilnya yang hakiki, tetapi oleh kerana fa'il yang diisnadkan, disandarkan perbuatan itu, dia yang mengeluarkan arahan, dia yang menjadi punca, maka diisnadkan, diisnadkan perbuatan itu kepada dia. Ini pelajaran yang biasa di dalam ilmu balaghah. Misalnya, banal amiru al-qasra. Amir, gubernur, ketua, sultan telah membina istana. Padahal mungkin sebiji bata pun dia tak sentuh.
tetapi digunakan perkataan banal amirul qasra. Di dalam ilmu balaghah disebut sebagai majaz dalam isnad. Oleh kerana al-amir itu yang mengeluarkan arahan, yang membuat keputusan, maka nisbah banner itu dinisbahkan kepada dia. Maka begitulah juga dalam surah Al-Qasas, boleh kita katakan dalam surah Al-Qasas isnad itu adalah majaz. Dalam surah-surah yang lain isnad apa dia? Menyandarkan perbuatan sebelah dan perbuatan membiarkan hidup itu kepada Al-Fir'aun, itu adalah isnad yang hakiki. Isnad yang hakiki, isnad majazi. Walaupun Fir'aun tak buat, tetapi dia dipertanggungjawabkan atas pembunuhan massal ini, kerana ini semua adalah dia punya angkara. Maka sahlah mengisnadkan, menyandarkan, menisbahkan perbuatan bunuh itu kepada diri dia. Kepada diri dia. Masih lagi dalam ayat yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Abna'akum dalam tafsir Al-Jalalain telah disebut sebagai al-mauludin. Al-mauludin. Apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti, abna'akum yang dimaksudkan di sini bukanlah semua anak yang dibunuh oleh Fir'aun. Yang dibunuh oleh Fir'aun adalah anak ataupun bayi yang baru lahir. Yang dibunuh oleh Fir'aun adalah bayi yang baru lahir. Oleh kerana itu, di dalam tafsir ditaksiskan pula, disebut lagi secara khusus. Abna'akum yang dimaksudkan adalah apa? Adalah satu bahagian ataupun satu nau' daripada anak. Anak kamu, anak lelaki kamu yang mana? Anak lelaki kamu yang baru lahir. Tetapi penggunaannya abna'akum secara umum. Boleh kita katakan di sini berlaku kaedah yang dipanggil itlaqul kull wa iradatul ba'd. Diitlakkan perkataan anak, tetapi yang dimaksudkan bukan semua anak lelaki, tetapi anak lelaki yang baru lahir. Ini dipanggil apa? Itlaqul kull. Diitlakkan perkataan anak, tetapi yang dimaksudkan sebahagian anak yang dibunuh, iaitu al-mauludin yang baru dilahirkan. Kerana berdasarkan tilikan itu dia akan lahir. Yang sedia ada ni tak termasuk. Yang sedia ada ini tak termasuk. Tetapi bukanlah bermakna Fir'aun tidak buat apa-apa pada selain daripada bayi yang lahir. Kita telah sebut semalam, yasumunakum su'al azab. Jadi yasumunakum su'al azab, Fir'aun telah kenakan kepada kamu azab yang buruk, azab yang keji. Jadi yasumunakum su'al azab adalah pelbagai azab, pelbagai bentuk penyiksaan yang Fir'aun telah buat kepada selain daripada bayi lelaki. Di samping penyiksaan berbentuk yasumunakum su'al azab, maka dia ada lagi bentuk penyiksaan dia, iaitu yuzabbihuna abna'akum ataupun yuqattiluna abna'akum. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua berkaitan dengan ayat ini. Kemudian kita sorot pula
wa yastahyuna nisaakum. Wa yastahyuna nisaakum. Wa yastahyuna nisaakum telah ditafsirkan dengan wa yastabquna nisaakum. Yastahyun maksudnya yastabqun. Yastabqun maksudnya membiarkan. Membiarkan. Membiarkan siapa? Membiarkan nisaakum. Nisaakum. Dalam bahasa Arab, perkataan nisa yang mufrad dia imra'atun. Nisa ini mufrad dia imra'atun. Ini antara contoh lafaz jamak tak sama dengan lafaz mufrad. Nisa ataupun niswah. Dan Fir'aun membiar hidup nisa. Jadi sebenarnya dalam peristiwa ini dia bunuh anak lelaki dan dia biarkan hidup anak perempuan. Dia bunuh anak lelaki, dia biarkan hidup anak perempuan. Dalam bahasa Arab, kalau budak perempuan yang belum baligh, dia tidak digunakan perkataan imra'atun. Tidak digunakan perkataan imra'atun, tetapi digunakan perkataan apa? Perkataan jariyah. Digunakan perkataan jariyah ataupun bintun. Jariyah ataupun bintun. Jadi di sini wa yasabquna nisaakum, yang dimaksudkan adalah jawari ataupun anak perempuan ataupun bayi perempuan, anak perempuan yang baru lahir. Digunakan perkataan nisaakum. Wa yasabquna nisaakum. Jadi apa kaedahnya di dalam bahasa Arab? Maka kaedahnya disebut sebagai tasmiyatu syai'. Jadi tulis kaedah ini dipanggil apa? Tasmiyatu syai' bima ya'ulu ilaihi. Tasmiyatu syai' bima ya'ulu ilaihi. Menamakan sesuatu, menamakan sesuatu dengan nama perkara yang dia akan jadi. Dia akan jadi perkara tersebut pada masa yang akan datang. Tasmiyatu syai', apa dipanggil? Tasmiyatu syai' bima ya'ulu ilaihi. Boleh lihat dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, perbahasan tentang tasmiyatu syai' bima ya'ulu ilaihi. Menamakan sesuatu dengan perkara yang dia akan jadi. Dia akan pergi ke arah perkara tersebut. Dia akan pergi ke arah perkara tersebut. Kita ambil contoh yang lain. Ambil contoh lain. Dalam surah Yusuf, kisah tentang dua orang yang mimpi. Dia mimpi dan memberitahu mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu daripada mereka telah berkata, inni a'siru khamra. Seorang lagi kata, wa qala al-akharu inni ahmilu fawqa ra'si khubzah. Inni ahmilu fawqa ra'si khubzah. Inni a'siru khamra. Di sini sebahagian ulama menjadikannya sebagai contoh. Menjadikannya sebagai contoh kaedah tadi, tasmiyatu syai' bima ya'ulu ilaih. Apa kata lelaki itu?
sesungguhnya aku memerah arak. Aku memerah arak. Yang diperah bukan arak, yang diperah anggur. Anggur yang diperah, diperap, diperam, lama-lama jadi arak. Tetapi disebut digunakan perkataan sesungguhnya aku memerah arak. Jadi apa kaedahnya di sini? Tasmiyatul inab bismil khamri ataupun bil khamri, menamakan anggur dengan nama arak. Sebab apa? Sebab anggur ini akan diperah, asirnya, jusnya akan diperam sampailah dia akan jadi arak. Oleh kerana dia ini akan menjadi arak, maka terus disebut inni a'siru khamrah. Mungkin faedahnya dalam surah Yusuf, faedahnya terus anggur itu disebut arak supaya dapat diketahui maksud diperah anggur tadi. Maksud diperah anggur tadi. Jadi maksud anggur itu diperah ialah untuk buat arak kepada raja. Sebab ada anggur diperah tapi buat minum jus begitu je. Jadi itu faedah dia. Faedah yang zahir daripada menamakan anggur itu sebagai arak. Sebagai arak. Dan ada juga ulama memberi contoh ayat yang seterusnya. Inni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Ada yang mentafsirkan yang dimaksudkan dengan khubzan bukan roti, tapi yang dimaksudkan dengan khubzan di sini adalah tepung, gandum tu. Gandum tu, bijirin gandum. Maksudnya di atas kepala dia bawa bur, gandum. Bawa gandum. Tetapi disebut dengan perkataan roti. Sebab gandum dikisar jadi tepung, tepung diadun jadi roti. Itu dipanggil tasmiyatul syai' bima ya'ulu ilaihi. Bahkan kita boleh ambil satu lagi contoh dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi siapa yang ada jalan lain, cuba dia tengok apakah yang ditafsirkan oleh pengarang jalan lain. Perkataan hudan lil muttaqin. Pengarang jalan lain telah mentafsirkan hudan lil muttaqin sebagai as-sairina ila taqwa. Jalan lain telah mentafsirkan hudan lil muttaqin. Yang dimaksudkan dengan al-muttaqin as-sairina ila taqwa. As-sairina ila taqwa, yaitu orang-orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin telah apa? Ditafsirkan sebagai as-sairina ila taqwa. Orang yang akan jadi orang yang bertakwa. Nampak tak? Jadi kenapa dalam ayat hudan lil muttaqin pengarang jalan lain tafsirkan as-sairina ila taqwa? Sebab apa? Cuba tengok dalam hasyiah. Kenapakah pengarang jalan lain telah apa?
telah menamakan. Saya baca sikit. Telah menamakan, telah mentafsirkan al-muttaqin itu sebagai orang yang mana dia menghampiri kepada takwa. Menghampiri kepada takwa. Dia ada satu lagi kaedah. Jadi kita sebut sikit kaedahnya di sini. Dalam kitab Al-Burhan, dalam kitab Al-Burhan fi ulumil Quran, ada satu kaedah lagi. Tadi kita kata kaedah tasmiyatus syai' bima ya'ulu ilaih. Dia ada satu lagi kaedah. Kaedah dia berbunyi itlaqul fi'li wal muradu muqarabatuhu wa musyarafatuhu. Apa dia? Jadi untuk hudal lil muttaqin lebih sesuai kaedah ini. Itlaqul fi'li wal muradu muqarabatuhu wa musyarafatuhu la haqiqatuhu. La haqiqatuhu. Saya bagi dua contoh. Kita ambil dua contoh untuk kita faham. Ada satu lagi kaedah mengitlakkan sesuatu perbuatan kepada seseorang, sedangkan dia tu belum lagi buat benda tersebut. Dia belum berlaku pada dia perkara tersebut, tetapi kita dah guna perkataan itu seolah-olahnya dah buat, dah berlaku pada dia. Itu yang dimaksudkan itlaqul fi'li. Diitlakkan perbuatan buat, tetapi yang dimaksudkan adalah dia menghampiri kepada perbuatan tersebut. Kita ambil dua contoh. Contoh yang pertama, ayat Al-Quran yang berbunyi فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنْ. Jadi ayat ini فَإِذَا بَلَغْنَا, apabila wanita-wanita tersebut telah sampai ajalnya. Telah sampai ajalnya maksudnya habis iddah dia. Maka ulama telah tafsirkan فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, maksudnya فَإِذَا قَرُبَ أَجَلُهُنَّ فَإِذَا قَرَبْنَا مِنْ أَجَلِهِنَّ. Apabila dia tak diterjemahkan apabila mereka telah sampai tempoh mereka. Bukan telah sampai. Diterjemahkan apabila mereka menghampiri, ataupun dalam bahasa mudah, apabila mereka nak habis dah tempoh mereka. Apabila mereka nak habis dah. Ayatnya tulis telah habis, tetapi maksudnya nak habis. Satu lagi ayat, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Idza hadara ahadakumul maut inal wasiyatu tsunani. Jadi ayat ini berbunyi idza hadara ahadakumul maut. Dia kata apabila salah seorang daripada kamu hampir mati. Hadara ni telah mati, tetapi ditafsirkan sebagai hampir mati. Nampak? Hampir mati. Sebab kalau kita tafsirkan dia sebagai apabila telah datang mati kepada seorang kamu, maka hendaklah kamu memberi wasiat. Kalau dia dah mati, macam mana dia nak bagi wasiat? Maka telah ditafsirkan idza hadara ahadakumul maut, idza qaraba ahadukum minal maut. Apabila seorang kamu telah menghampiri kepada kematian. Jadi perkara-perkara macam inilah, kalau dia sebenarnya perkara itu biasa penggunaan seperti ini dalam bahasa Arab. Bukan takwil-takwil yang tak tentu hala, bukan. Tapi orang yang tak belajar bahasa Arab yang sebenar, bila dia tengok dia kata ada kontradik,
Macam mana ayat ni kata telah mati, tapi dalam masa yang sama suruh bagi wasiat. Puncanya apa? Tidak memahami sunnah. Dia bagi sanan, kaedah-kaedah ataupun gaya dalam bahasa Arab. Kalau Abu Jahal dengar pun dia tak kritik sebab dia faham. Idza hadara ahadakumul maut, maksudnya apabila hampir mati. Penggunaan seperti itu biasa. Penggunaan seperti itu biasa dalam bahasa Arab. Okey? Penggunaan seperti itu biasa. Jadi bila kita baca dalam Al-Quran, antara ini disebut dalam kitab Al-Fawzul Kabir, disebut juga oleh Mufti Taqi Al-Usmani, apakah punca ataupun halangan seseorang itu tidak dapat memahami Al-Quran dengan baik. Jadi halangan dia adalah ialah bahasa. Adalah bahasa. Mungkin dia belajar bahasa Arab, tetapi untuk memahami Al-Quran dia tak boleh belajar bahasa Arab yang biasa, komunikasi tak boleh. Dia kena belajar bahasa Arab yang seperti mana ataupun di zaman diturunkan. Barulah dia faham lenggok, langgam apa semualah berkaitan dengan apa? Dengan bahasa Arab. Okey? Kalau tidak, kita akan jam, tak faham tentang apakah hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Kalau kita ambil contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah bangun untuk mendirikan solat. Cuba tengok. Dah bangun berdiri dalam solat, baru ambil wuduk. Adakah ambil wuduk ni lepas dah takbir baru ambil wuduk atau sebelum takbir? Sebelum takbir. Tapi ayat digunakan idza qumtum. Maka kalau kita tengok dalam tafsir, dia akan kata idza aradtum al-qiyam ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mahu berdiri mendirikan solat. Kamu mahu mendiri kepada solat. Kamu mahu mendiri kepada solat. Berdiri kepada solat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, walaupun digunakan dengan fi'il madhi, tetapi maksudnya aradtumul qiyam. Penggunaan begini dalam bahasa Arab biasa. Bukan takwil pun. Sebenarnya bukan takwil pun. Itu penggunaan biasa di dalam penggunaan bahasa Arab. Jadi bila kita belajar kaedah-kaedah tadi, itlaqu asy-syai' bismi ma ya'ulu ilaihi, itlaqul fi'li al-muradu bihi muqarabatuhu wa musyarafatuhu la haqiqatuhu, maka kita akan lebih jelas, kita akan lebih faham. Jadi ini adalah kaedah yang kita belajar bagi kita memahami perkataan wa yastahyuna nisaakum. Wa yastahyuna nisaakum, dan Fir'aun kuncu-kuncunya membiak hidup wanita-wanita kamu. Maksudnya anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Yang dibunuh ini anak lelaki. Jadi bila jadi macam tu, maka anak perempuan lagi banyak daripada lelaki. Dan kenapa tadi dikata kenapa dinamakan bayi perempuan itu sebagai apa? Sebagai nisa, iaitu perempuan yang dah baligh. Sebab nanti besar, nanti dia jadi perempuan yang baligh, dia akan jadi perempuan yang dah besar. Dan kalau dia dah jadi perempuan yang besar, dia pada masa yang akan datang akan wujudnya komuniti dalam Bani Israel, ada perempuan saja, tak ada lelaki.
Sebab yang penting tu pada masa yang akan datang. Itu faedah dia. Itu hikmah dia. Nisa di sini ataupun banat, anak perempuan, bayi perempuan digunakan perkataan nisa. Sebab budak-budak bayi perempuan ni nanti dia besar jadi nisa. Dia akan jadi nisa saja tapi tak ada lelaki. Jadi komuniti itu akan membentuk satu komuniti yang hanya ada perempuan dan tidak ada bayi lelaki. Dan ayat yang seterusnya, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Wa fi dzalikum, dzalikum ini al-inja awil azab. Jadi al-musyar ilaih. Wa fi dzalikum isim isyarat. Al-musyar ilaih, dan pada yang demikian itu. Pada yang demikian itu pada apa? Pada selamat daripada Fir'aun. Ataupun kita kata yang demikian itu merujuk kepada azab yang dikenakan oleh Fir'aun. Dua-dua. Kalau inja maksudnya nikmat. Kalau azab maksudnya azab. Maka Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, telah sebut kepada Bani Israel, dan pada perkara tadi itu ada ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Ada ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Jadi wa fi dzalikum, zalikum itu apa? Al-inja dan juga al-azab. Bala itu ditafsirkan dengan in'am atau ibtila. Okey, kita bahaskan ayat ini. Ayat ini masih menceritakan tentang peringatan Firaun kepada peringatan Nabi Musa kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, cuba ingat balik bagaimana Allah selamatkan kamu daripada Firaun. Daripada Firaun, tenteranya, kuncu-kuncunya yang mereka dahulu banyak bunuh anak-anak lelaki kamu dan biarkan anak-anak perempuan kamu. Ingat balik. Dan wa fi zalikum, dalam perkara tadi Allah selamatkan kamu ataupun Allah uji kamu dengan azab tadi. Maka pada perkara tadi itu ada nikmat dan ada ujian daripada Allah. Ada nikmat, bala itu kita tafsirkan dengan makna in'am, pemberian nikmat. Jadi kalau kita tafsirkan dengan in'am, maksudnya merujuk kepada nikmat mereka diselamatkan daripada Fir'aun. Kalau kita tafsirkan bala itu dengan makna apa satu lagi? Ibtila, iaitu dalam perkara mereka diseksa oleh Fir'aun. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Sebenarnya kalau kita nak tafsirkan dua-dua sekali pun boleh. Dan ingat balik dua. Maksudnya berlaku pada mereka dua peristiwa silam. Pertama, peristiwa kena seksa. Yang kedua, dilepaskan daripada seksa. Maka di dalamnya terkandung apa? Balak daripada Allah. Balak sama ada nikmat sebab selamat daripada Firaun. Balak juga dalam bentuk imtihan, ketika mereka menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka dihadirkan pemimpin yang zalim yang membunuh anak-anak lelaki mereka. Dalam tafsir Ar-Razi dibawa satu persoalan. Persoalannya berbunyi begini. Kenapakah dikatakan bahawasanya Fir'aun tak bunuh anak perempuan itu dikira sebagai bala? Bukankah itu nikmat? Kenapa disebut sebagai bala? Kenapa
yang dikatakan Firaun tak bunuh anak perempuan ini disebut sebagai bala, tidak sedangkan dia adalah nikmat. Kalau dibunuh anak perempuan, bunuh anak lelaki, bunuh, maka dia adalah sebesar-besar musibat. Tetapi yang dibunuh itu anak lelaki, anak perempuan dibiarkan hidup. Ini soalan ini, jawapan kepada soalan ini akan memahamkan kita lagi sir digunakan perkataan nisa dalam apa? Dalam ayat seperti ini. Bentuk bala ataupun bentuk azab yang datang dalam bentuk membiarkan anak perempuan hidup ini adalah apa? Adalah mereka biarkan anak perempuan hidup, bukan biar hidup senang lenang, tak. Nanti bila budak perempuan ni jadi jariyah, membesar, jadi nisa, maka satu, mereka akan hidup dalam keadaan terseksa. Sebab apa? Sebab mereka kekurangan tenaga lelaki. Lelaki tak ada. Maka itu satu bentuk penyiksaan. Itu sebenarnya satu bentuk penghapusan etnik juga. Bila yang nanti budak-budak yang baru lahir ni dia besar, tak ada budak lelaki yang sama usia dengan dia. Menyebabkan mungkin akan berlaku penghapusan etnik Bani Israel, akan membantutkan proses kelahiran dan keturunan. Itu satu. Yang kedua, anak-anak perempuan ini dibiarkan, nanti bila dia besar akan dijadikan hamba, akan dijadikan khadam, mungkin digunakan untuk melempiaskan nafsu dan seumpamanya. Jadi wayastahyuna nisaakum juga sebenarnya mempunyai unsur siksaan, mempunyai unsur bala, iaitu anak-anak ni yang baru lahir nanti bila dia dah jadi nisa, bila dah jadi besar, maka mereka akan dijadikan sebagai hamba, mungkin akan dijadikan sebagai gundi dan seumpamanya. Jadi nampak tak? Daripada jawapan ini kita dah faham apakah sir diitlakkan perkataan nisa, iaitu perempuan dewasa, tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah budak-budak perempuan yang baru lahir. Wa fi dzalikum, ingat wahai Bani Israel, kata Nabi Musa, ingat, ambil perhatian, wa fi dzalikum, digunakan lafaz begini, wa fi dzalikum. Dalam bahasa Arab, kalau mukhatabnya banyak, kita akan kata zalikum. Zalikum. Kalau seorang zalika, zalikuma. Dalam ayat zalikuma mimma 'allamani rabbi, dalam kata apa? Ni perkataan Nabi Yusuf kepada dua banduan tu. Zalikuma. Sebab dia bercakap dengan dua orang. Zalikum wassakum. Sebab Allah khitabkan kepada ramai. Dalam ayat ini, zalikum. Sebab Nabi Musa sedang bercakap dengan Bani Israel. Ini segi bahasa Arab lah. Wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Kita tengok ayat wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Di sini berlakunya takdim, didahulukan khabar dan dikemudiankan mubtada'. Berulang-ulang kali kita jumpa yang begini, maka perlu pelajari apakah balaghahnya dalam perkara mentakdimkan mubtada', mentakdimkan khabar dan melewatkan mubtada'. Satu, kalau daripada segi nahu, nakirah ini tidak boleh menjadi mubtada'. Kalau dia nak jadi mubtada', ada musawwirat dia ataupun dia kena ditakhirkan. Jadi kalau mubtada' itu nakirah, dia ditakhirkan, maka boleh jadi mubtada'. Macam contoh ayat ni lah. Wa fi dzalikum
bala'um min rabbikum azim. Okey. Itu segi ilmu nahu. Ilmu nahu begitulah. Tapi ilmu nahu dia tak bahas makna. Itu ilmu balaghah. Itu dia panggil ilmu ma'ani. Ilmu nahu setakat itu. Kita i'rab jar majrur, muta'alliq, bala, mubtada muakhar. Bas. Kemudian azim ini sifat kepada bala. Min rabbikum muta'alliq kepada bala. Itu daripada segi nahu. Tapi kita nak tengok dari segi balaghah. Dari segi balaghah, mentakdimkan sesuatu yang asalnya duduk kat belakang, tapi kita sebut dahulu, paling kurang ketika dibahaskan akan disebut begini. Quddima lil ihtimami bihi. Apa dia? Dia akan sebut begini. Didahulukan. Kerana apa? Kerana nak ambil berat tentangnya. Itu dipanggil quddima lil ihtimami bihi. Quddima lil ihtimami bihi. Dia dalam percakapan ni, kalau benda yang penting kita sebut dulu. Ataupun benda yang kita nak supaya pendengar tu ambil perhatian tentangnya, kita sebut dia dulu. Itu masuk lil ihtimami bihi. Sama ada kita rasa benda tu penting ataupun kita nak supaya pendengar. Mungkin kita nak sampaikan kepada anak murid ke? Kita nak sampaikan kepada orang bawah kita ke? Maka kita sebut dulu. Maka dalam ayat ini Nabi Musa ingin ingatkan bahawasanya wa fi dzalikum, dalam nikmat tadi. Sebab apa? Sebab Nabi Musa telah disuruh oleh Allah untuk ingatkan Bani Israel tentang nikmat, ujian yang Allah telah kenakan kepada mereka. Maka perkara pertama yang menjadi ihtimam Nabi Musa ialah untuk meng-highlightkan perihal nikmat tersebut. Meng-highlightkan, menzahirkan, mensarehkan. Jadi sebab itu disebut dan pada yang demikian itu. Nampak tak? Di situ dia punya ihtimam tu. Wahai Bani Israel, pada nikmat Allah Ta'ala itu. Sebut tu dulu. Dia tak sebut wa fi dzalikum bala'un min rabbikum fi dzalikum. Tak. Disebut dulu dalam nikmat tersebut. Ingat balik kamu dapat nikmat ni. Ada bala daripada Allah. Dalam nikmat tersebut, ingat balik nikmat. Jadi sebut nikmat dulu. Bala'un min rabbikum azim. Bala dengan makna in'am. Jadi pada nikmat selamat daripada Fir'aun, ada pemberian nikmat daripada Allah yang besar, yang agung. Ingat balik, kita telah sebutkan apakah faedah dalam dakwah dengan cara at-tadhkir bi ayyamillah. Ini kan Nabi Musa telah praktikkan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Nabi Musa telah praktikkan perintah Allah supaya mengingatkan nikmat-nikmat Allah ataupun ujian-ujian Allah terhadap Bani Israel. Maka wa dzakkirhum bi ayyamillah. Maka wa fi dzalikum bala'um. Wa fi dzalikum bala'um. Jadi cuba kita dapat rasa ayat wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Bala'un min rabbikum azim. Tidak disebut bala'un azimun min rabbikum. Ini pun satu perkara juga. Bala'un min rabbikum. Kemudian sifat dilewatkan. Ini pun satu juga perkara takdim dan takhir. Yang kedua yang kita nak sebut tadi, kita sebut apakah faedah mentakdimkan perkataan wa fi zalikum. Dan yang seterusnya, faedah mentakdimkan min rabbikum. Maksudnya, didatangkan dulu
muta'alliq kepada bala, kemudian baru didatangkan sifat. Azim. Azim ni sifat. Untuk apa? Cuba. Jadi selalu kita ingatkan bahawasanya setiap nama-nama Allah yang dibawa dalam setiap ayat, ada rasa kebesaran Allah yang ingin disampaikan melalui nama-nama tersebut di dalam ayat yang berkaitan. Maka ketika Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, mengingatkan Bani Israel tentang nikmat ataupun azab, maka kata Nabi Musa, dan pada nikmat tersebut yang datang daripada Tuhan kamu. Baginda tak sebut dahulu perkataan azim, sama ada pada ujian sesaan tadi ataupun pada nikmat yang besar tadi. Disebutkan dulu pada yang demikian itu ada nikmat. Okey, ada nikmat daripada Tuhan kamu yang besar. Ada nikmat daripada Tuhan kamu yang besar. Tak disebutkan ada nikmat yang besar daripada Tuhan kamu, tapi ada nikmat daripada Tuhan kamu yang besar. Ataupun kalau kita tafsirkan bala itu dengan makna azab, dengan makna ujian, ada ujian daripada Tuhan kamu yang besar. Yang besar tu dilewatkan, didatangkan dulu mir rabbikum. Sebab apa? Didatangkan dulu punca. Punca azab itu daripada mana? Punca nikmat itu daripada mana? Sebut dulu punca. Sebab bila satu orang dia tahu ujian ataupun nikmat yang datang kepada dia tu puncanya daripada mana, maka di situ dia akan ada kesedaran. Selalu kan, untuk bagi motivasi pada satu orang, kita ingatkan dia ini datang daripada Allah. Jadi menyebut datang daripada Allah itu sebenarnya satu motivasi. Satu motivasi ataupun satu kesedaran. Kalau benda tu musibah, satu motivasi. Kalau dia adalah nikmat, dia adalah satu kesedaran. Supaya mereka sedar ini datang daripada Allah. Jadi nikmat itu dikembalikan kepada puncanya, dia akan memberi impak. Kalau nikmat akan menyedarkan orang itu. Kalau kamu tahu nikmat ni datang daripada Allah, kamu patuhilah perintah Allah. Itu daripada segi kalau kita tafsirkan bala itu nikmat. Kalau kita tafsirkan bala itu sebagai azab, maka bala ini datang daripada Allah. Jadi bila datang daripada Allah, maka tak apalah, ia datang daripada Allah. Allah berhak buat pada saya apa sahaja, maka dia sekali lagi mengkaitkan kita dengan ayat inna lillah. Nampak tak? Nampak tak faedah kenapa mir rabbikum itu disebut dahulu? Jadi samalah kita ketika kita nak terangkan sesuatu nikmat yang diberikan tentang azab kepada orang yang mendengar, kita jangan lupa mengembalikan sumber nikmat tersebut. Supaya jangan di-highlightkan. Contohnya Nabi Musa bukan hanya sebut, kamu dapat macam ni, dapat macam ni, tapi tidak dinyatakan daripada mana datang. Menyatakan daripada mana datangnya azab dan juga nikmat akan menukar hala pemikiran. Berbeza dengan hanya sebut tanpa menyatakan sumber. Jadi itu faedah dia. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Itu satu perkara. Yang kedua, digunakan nama Allah yang di sini ataupun sifat Allah Rabbikum. Allahu Akbar. Rabbikum. Tidak diguna wa fi dzalikum bala'un min azizikum contohnya. Wa fi dzalikum bala'un min ghaniyikum. Tetapi dibawa perkataan Rabb. Digunakan perkataan apa? Digunakan perkataan Rabb untuk memberi peringatan
kepada manusia. Bala itu, nikmat itu datang daripada Rabb. Bala itu datang daripada Rabb. Datang daripada Rabb. Jadi kalau perkataan Rabb itu difahami dengan baik. Rabb ini maksudnya apa? Dia cipta. Dia yang menjaga. Dia cipta, dia jaga. Dia jaga daripada mula sampai habis. Itu makna Rabb. Kesimpulannya, Rabb ini mencipta, menjaga daripada kecil jadi besar, daripada besar sampai mati. Maka wahai Bani Israel, ingat, yang kamu dapat azab itu, dia datang daripada Rabb kamu. Rabb dengan makna yang tarbiyah. Dia ada unsur makna tarbiyah. Jadi bila dia ada unsur makna tarbiyah, maksudnya pada ujian tersebut ada tarbiyah untuk kamu. Maka itu sir dipilih perkataan Rabb. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Jadi kita ni, kalau nak sebut nama Allah, disebut dengan munasabah yang betul. Munasabah tu maksudnya dalam konteks suasana yang betul. Sebab itu, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Qul id'u Allah aw id'u Rahman. Walaupun Allah Ta'ala sebut ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tetapi Al-Quran mengajar kita husnul ikhtiyar dalam memilih nama Allah tertentu. Contohnya untuk doa yang tertentu, kita pilih nama Allah yang tertentu yang ada munasabah. Contohnya orang tu nak jadi kaya, dia pilih nama Allah, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnini bila sabab. Dia pilihlah perkataan Ya Ghani, Ya Mughni. Kalau dia nak jadi kuat, Ya Qawiyyu, Ya Matin, dia pilih nama Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin. Kalau dia nak dia diberkahi, baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebab itu sebahagian ulama dikurniakan ilmu Asma'ullahil Husna. Dikurniakan ilmu Asma'ullahil Husna. Boleh tengok kitab seperti kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Syarqawi, Imam Ghazali. Imam Ghazali tak hanya mentafsirkan. Jadi yang mana mereka tahu khasiat daripada nama-nama Allah, yang tahu munasabah untuk sebut nama Allah tersebut pada ujian, pada waktu yang tertentu. Contohnya kan, ketika Nabi Musa selesai membantu dua orang wanita anak Nabi Shu'aib, tawalla ila zilli faqal, kata Nabi Musa, Rabbi digunakan kata Rabb, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, wahai Tuhan yang jaga aku, wahai Tuhan yang tengok aku, yang bagi rezeki pada aku, itu Rabb tu. Sesungguhnya aku mengharap apa-apa daripada Tuhanmu, daripadamu. Rabbana, wahai Tuhan yang jaga aku, atina, Rabbi firli wali walidayya. Jadi tengok tak, penggunaan Rabb ini dalam Al-Quran kita perlu ambil cakna untuk dapatkan rasa perkataan Rabb itu didatangkan. Maka dalam ayat seperti ini, ketika nak mengingatkan Bani Israel, maka diingatkan wa fi dzalikum bala'un. Bala' ni bukan datang daripada orang yang nak menyusahkan kamu, tapi bala' ni datang daripada Rabb kamu. Rabb kamu. Jadi Rabb kamu, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Jadi orang yang diberi singkapan hakikat makna Rabb, maka dia akan terbang. Sebab dia kata dia berpegang dengan Rabb. Kita, malangnya kita lah, saya lah. Kita dah baca Fatihah banyak kali, tetapi rasa perkataan Rabb pun tak ada. Rasa. Kita rasa tak masa kita sebut Alhamdulillahi Rabb bil alamin tu, kita rasa perkataan Rabb tu dengan makna yang sebenarnya.
yang di dalamnya mengandungi dia yang jaga kita, bagi makan kita, bagi segala-galanya. Jadi masa kita baca Al-Fatihah, begitu lemahnya kita, walaupun kita ni hafiz Quran, walaupun kita ni belajar alim, setakat hari ini rasa perkataan Rabb pun belum masuk lagi lah hati. Ada je atas lidah lah. Kita boleh lagukan, kita boleh qiraatkan. Tapi begitu lemahnya kita, ayat yang pertama surah Fatihah pun kita belum amal lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejauh mana ada istihdar makna Rabb, Allah ini Rabbul Alamin di kita. Ada tak ada kita tengoklah hati kita ke mana. Bila susah gelisahnya pergi ke mana. Bila ada masalah pergi ke mana. Jadi di atas lidah kita Rabbul Alamin. Tetapi segi amalan kita tak boleh jawab man rabbuka. Sebab itu kita cuba ta'ammul, tadabbur perkataan-perkataan Rabb yang datang dalam Al-Quran. Dan cuba kita tengok apa munasabah dipilih perkataan Rabb dalam ayat tersebut. Kalau kita tengok betul-betul kita akan nampak ayat-ayat yang ada unsur nak bawa manusia ingatkan balik pencipta dia, maka ada didatangkan perkataan Rabb. Perkataan Rabb. Maka ini adalah uslub dakwah Nabi Musa alaihi salam yang bukan hanya sebagai cerita saja, tapi kita dapat belajar. Kita dapat belajar bagaimana cara penyampaian. Bagaimana cara penyampaian yang betul ketika menyampaikan dakwah, iaitu mengingatkan kaum kepada Allah Subhanahu wa taala dengan susunan ayat yang betul. Orang yang Allah Taala beri hikmah, dia bercakap tu tak perlu fikir. Dia tak perlu nak susun sendiri. Sebab Allah telah beri kepada dia hikmah atas lidah dia. Jadi dia bercakap memang akan jadi macam tu. Dia telah dibantu oleh Ruhul Qudus, dia panggil. Dia telah dibantu oleh Ruhul Qudus sehingga dia bercakap itu, dia macam bercakap ambil daripada langit. Itu biasa disebutkan. Allahumma ayyiduhu bi Ruhil Qudus. Nabi telah doakan kepada Hasan bin Sabit. Jadi ada orang-orang yang memang lidah dia bukan atur macam ni kan. Kita kata kena susun ayat macam ni, takdim takhir. Tetapi ada orang yang memang Allah bagi dia macam tu. Atas lidah dia ni keluar hikmah. Hikmah tu keluar macam air pancut yang mengalir. Tanpa dia rancang. Dia bukan rancang dulu sebelum naik atas pentas nak cakap macam ni, susun ayat macam ni, menangis macam ni. Tak. Dia memang Allah Ta'ala pancarkan hikmah atas lidah dia. Datang terus daripada langit. Ya nabi'ul hikmah dipancarkan atas lidah dia dengan sebab dia mungkin bangun malam dengan sifat takwa yang ada pada dia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, maka benda tu jadi. Jangan kita ingat dia rancang, tetapi memang begitulah yang Allah berikan. Sehingga ada sebahagian sahabat muhdathun seperti Sayyidina Umar, dia bercakap tu mutabik dengan benda yang akan berlaku. Seolah-olahnya dia ni tilik benda gaib. Sedangkan dia bukan baca pun Lauh Mahfuz, tetapi jalan atas lidah dia perkara-perkara yang gaib yang akan datang, yang bahkan perkataan perkataan Sayyidina Umar sama macam yang akan Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hikmah atas lidah. Yang hikmah tu datang daripada takwa, hikmah tu datang daripada bangun malam. Dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Dengan bangun malam akan ada kekuatan pada perkataan tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan iman kepada kita, takwa kepada kita, dan kita berada di akhir Ramadan. Kurniakan kita dapat istiqamah baca Quran, dapat Lailatul Qadar, dan biar yang hujung Ramadan ini yang terbaik untuk kita. Kita dah buat dah terbaik di awal Ramadan. InsyaAllah kita tutup juga dengan husnul khatimah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati
به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.